Malam ini sebenarnya kita pimpinan Pakatan Harapan setelah saya pengusikan mesyuarat tadi yang turut disertai oleh bersatu fraksi Tun Mahathir dan juga warisan yang dipimpin oleh Datuk Syafiee Afdal, kita telah merangka satu ketetapan bersama bahawa pembangkang akan terus berusaha untuk memperkukuh gabungan dalam Pakatan Harapan ini dan juga dengan rakan-rakan pembangkang supaya kita dapat memulihkan kekuatan, kerana kita adalah parti yang memperolehi mandat rakyat. Dan setelah mengambil alih kuasa, banyak hal yang kecamuk. Mereka telah selamat dalam COVID-19 ini. Memang benar, saya akui, kerana beberapa langkah COVID-19 itu kita juga dukung. Tetapi ternyata beberapa tindakan termasuk pelanggaran peraturan seperti mana akan berlaku parlimen besok, itu nyata menunjukkan bahawa mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya apa yang disebut keabsahan, legitimacy untuk memimpin. Oleh yang demikian, saya rasa kita harus faham bagaimana kita harus perkuatkan jentera kita bersama. Esok kita jangka insya-Allah perasmian parlimen dengan titah itu yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, yang tentunya akan kita terima sebagai suatu tanggungjawab kita sebagai rakyat dalam negara raja berperlembagaan, di mana kuasa dan peranan raja itu kita akui kedaulatan dan martabatnya. Maka kita percaya dari pihak Pakatan Harapan, kita bersepakat tadi bahawa kita akan tunjukkan penghormatan kita dan bersurai dengan aman. Selepas itu tentulah kita akan memberikan ulasan mengapa beberapa tindakan baik parlimen, sistem perundangan. Tadi saya ulas juga dalam tazkirah tentang dua kasta, ya. Ini seolah-olah golongan ningrat yang korporat, itu semua satu undang-undang, ya. Jadi golongan ini dianggap banyak yang terlepas dan dipermudahkan. Golongan kecil terus menjadi mangsa. Saudara-saudari, politik ni apa? Ya, politik dan kekuasaan dan urus tadbir dan governance ini adalah memenuhi aspirasi rakyat. Mengapa kita mencapai kemerdekaan? Kerana kita mahu negara ini tidak dijajah oleh orang asing dan tidak dijajah oleh orang sendiri. Kita tidak mahu umpamanya sistem di mana rakyat ini menjadi hanya alat perkakas. Bagi sikit-sikit, dia cium tangan, kemudian semuanya patuh. Kita nak supaya politik itu memberi peranan kepada rakyat. Ekonomi itu, seperti mana program ekonomi sekarang. Jangan pula untuk rakyat RM600, RM1,000, tetapi ada rencana sekarang untuk memulihkan syarikat-syarikat konglomerat besar yang akan memerlukan bilion ringgit. Jadi politik itu pun dia ada dua peraturan. Bagi orang-orang kaya, bagi syarikat-syarikat besar, seperti pernah berlaku bailout, itu dianggap insentif ratusan juta. Tak payah cukai, bagi kemudahan disebut insentif. Orang miskin, petani, nelayan, peneroka, itu disebut subsidi. Subsidi ini mentaliti subsidi. Orang ni kurang kerja, malas, tak pandai, kita bagi subsidi. Padahal dua-duanya memerlukan dana suntikan oleh kerajaan. Sikap seperti mana juga kita lihat dalam kes yang melibatkan mahkamah. Badan perundangan, penguatkuasaan Jabatan Peguam Negara, siasatan oleh polis dan badan kehakiman itu mesti telus, mesti menjalankan tanggungjawab untuk menjaga hukum dan negara hukum. Apa dia yang bertentangan dengan negara hukum? Satu, negara hukum maknanya negara yang tunduk kepada hukum, bukan tunduk kepada penguasa, bukan tunduk kepada orang kaya, bukan tunduk kepada menteri, tunduk kepada hukum. Kalau kita langgar, artinya hukum rimba. Hukum rimba yang kuat, sang singa, itu akan menjadi lebih hebat. Oleh demikian, kita kalau nak cakap soal politik, saya tidak bercakap soal parti atau menentang kerajaan. Kita rakyat harus faham, kalau kita dukung pemimpin,
Tak kira parti, tak kira kaum, dia mesti tunduk kepada hukum. Ya. Dia jangan umpamanya seperti mana yang berlaku, hukumnya sama, tapi menghukumnya itu mengikut kriteria lain. Kalau VIP RM1,000, kalau nelayan 2 bulan penjara. Ya. Kalau VIP, VVIP, kalau kecuriannya, pelanggarannya, salahnya mungkin mencecah 1 bilion, runding. Dia pakai macam lunding, londeh habis hukum. Ya. Yang tetapi kalau di kalangan rakyat, curi motosikal, ramai anak muda yang terlibat, yang tahu kawan dia dan sebagainya curi motosikal, 6 bulan penjara. Saya pernah sebut dalam Facebook Live, saya lihat sendiri di Sungai Buloh, di penjara Sungai Buloh. Bila lalu nak ke klinik, selisih tengok anak muda yang dengan compang-camping, matanya lebam. Saya mata lebam tu sensitif sikit sebab mata saya pernah lebam, kena belasah. Saya tanya pengawal penjara, sebab apa? Dia tanya, oh, dia ini curi sepasang seluar jin. Salah? Memang salah. Berapa lama dah riman di penjara Sungai Buloh? 6 hingga 8 bulan. Apa curi apa? Sepasang seluar jin. Ya Allah. Yang curi ratus juta, yang bilion, dia boleh naik pula, dapat pingat tambahan. Ini yang dikatakan pelanggaran hukum. Sudah terutama anak-anak muda harus faham, kita dalam politik, dalam pendidikan, dalam menimba ilmu, yang kita nak ini ketegasan menjaga. Saya tak peduli sudah netizen nak kata apa, tetapi saya nak beritahu dalam politik, dalam urus tadbir, dalam isu tata kelola negara, hukum ini mesti dimartabatkan. Ya. Ini yang berlaku terus. Yang mengaibkan. Saya tak kata ini tidak pernah berlaku sebelumnya. Memang berlaku. Sebab itu kita lawan. Sebab itu kita kata ada reformasi. Kerana orang penguasa, sang penguasa itu, dia menggunakan lingkaran kekuatannya, jaringannya, kontrol media. Ya. Supaya yang tak setuju dengan dia itu menjadi ibarat hantu raya dan pelesit dan malaun. Yang sokong dia, sama ada perompak, perasuah, semua dibersihkan. Ya. Penguatkuasaan begitu juga. Badan kehakiman begitu juga. Negara kita ini pernah mencatat imej badan kehakiman yang sangat rusak. Dan saya lihat ada berusaha mutakhir ini oleh Ketua Hakim Negara wanita yang cuba memulihkan keadaan ini. Tetapi ini memerlukan dukungan seluruh sistem politik negara kita. Ya. Jangan, kerana yang jadi mangsa ini adalah orang-orang kecil. Nah, tetapi yang kuat menyokong perasuah ini bukan orang-orang kecil. Ini masalah kita, kerana tidak ada pendedahan, tidak ada maklumat, tidak ada upaya untuk melawan. Jadi mengalah sajalah. Nah, sudah bayangkan, boleh tak kita terima orang yang nak cari nafkah, dia langgar, salah, memang salah, kerana dia langgar peraturan PKP dan pergi menjara ikan. Salah, memang salah. Tujuannya nak cari nafkah, rezeki halal untuk anak-anaknya. Hukumannya 2 bulan penjara. Ya. Anak yang saya kata lihat di penjara Sungai Buloh, salah, memang salah. Tapi padan ke curi seluar jin, kena tunggu 8 bulan atau 6 bulan. Belum hukum lagi kerana dia rimah, dia tak ada wang nak bayar bil. Jadi sudah, itulah artinya perjuangan. Bila kita sebut tentang peralihan kuasa, ini yang kita maksudkan. Bukan nak kembalikan kekuatan lama, bukan nak naik tunduk kepada cara lama dan rasuah dan kroni.
Kita lihat bila dia pemimpin, semua jadi kaya raya. Kemudian anak-anak kaya raya. Sebab apa? Tidak mungkinkah kita sebagai rakyat Malaysia, orang Melayu, orang Islam, melahirkan satu sistem di mana kita lebih perhatian terhadap rakyat jelata. Jadi ini yang saya sebut, kalau saya rangkul erti reform dan apa yang kita usahakan dalam Pakatan Harapan. Apakah kita tidak punya pengalaman? Ya, kita belajar dari pengalaman. Tetapi ada beberapa tunggak yang tak boleh kita tolak ansur. Ya. Dan kalaupun orang menggesa dan menegur dan mengkritik saya terima. Tetapi saya tidak sanggup korbankan prinsip ini semata-mata untuk memperoleh kuasa. Ya. Ini saya peringatkan kepada rakan-rakan anak saya dalam keadilan dan rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan. Ya. Jangan kita korbankan idealisme dan prinsip untuk menjaga, hanya untuk meraih kuasa. Ada orang bicara, saya lihat hari ini, ada orang, dia nak tinggalkan keadilan kerana idealism. Untuk apa? Dia pilih siapa? Dia pilih kelompok yang rasuah. Idealism apa? Ya. Sebab itulah anak-anak muda harus faham bahawa kita mesti melihat keperluan menegak hukum. Nak jaga peralihan kuasa, harus ikut urus tadbir, tata kelola yang baik. Ekonomi mesti menjaga, menunjukkan kepedulian kepada rakyat. Kemanusiaan mesti ditingkatkan. Untuk menang, kita boleh main sentimen kaum atau pura-pura jadi tokoh agama, tetapi bila kita ada kuasa, kita kelabu semua dah. Tak nampak. Kedai arak pun macam kedai orang. Kedai judi pun dah nampak macam tak burung, tak apa, saya enggak tahu ya. Jadi dia jadi kelabu. Tapi kalau pidatonya Allahu Akbar, berkemen hebat. Sebab itu ujian Allah SWT itu bukan saja semasa kita dalam keadaan sukar, tetapi bila kita peroleh kuasa. Saya faham keterbatasan ini dan waktu, tetapi cukup untuk menunjukkan bagaimana kita mengambil pendirian untuk mempertikai perjalanan parlimen, mempertikai dasar. Kerana bagaimana nak bahas? Orang kata, kita terimalah, ni dah baik dah, semua dah baik dah. Siapa kata yang baik? Kalau baik, okey, biar menteri pertahankan. Yang udah sibuk di bawah kata, dah baik-baik ni apa? Baik apa? Kita tahu wang dari mana, kita tahu kontrak orang curi banyak mana. Ni sekarang kontrak ini pakai bagi aja sebab tidak ada tender. Apakah boleh kita jamin ia dapat dijalankan secara telus, tidak ada lagi penipuan? Jadi mudah-mudahan kalau ada perjalanan parlimen yang baik, yang terbuka, kita ada ruang untuk bincang. Ya, saya akhiri dengan menyatakan bahawa dari segi Pakatan Harapan, prinsip-prinsip ini, ya, negara hukum, dasar ekonomi, kemanusiaan, ya, tanpa menolak prinsip perlembagaan. Orang ketika tanya, tentang bahasa bagaimana? Tentang hak istimewa Melayu bagaimana? Tentang kedudukan Raja-Raja Melayu bagaimana? Tentang Islam sebagai agama persekutuan, tidak pernah kita pertikai. Ya, kalau ada orang yang pertikai, dia melanggar prinsip perlembagaan. Dan kita dalam Pakatan Harapan, dari awal penubuhannya, masa Pakatan Rakyat lagi sekalipun, saya ingat sekarang, hal ini sama ada keadilan atau DAP atau amanah, kita tetap pertahankan dengan jiwa raga. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Dan oleh kerana ini waktu Ramadan Karim, kullu an wa antum bi khair, saya sudahi dengan ucapkan ribuan terima kasih dan kemaafan. Semua mudah-mudahan kita dapat manfaat dan balik ke kamar di rumah sekarang untuk meneruskan dengan tadarus Al-Quran dan ibadat waktu malam disempurnakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.